Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Taha Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim wal ulama wa salihin khususan rahim Syekh Abdul Abdullah wa Malik Allah wa usulihi wa furu'ihi wa yantasibu ilayhi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala keagungan dan kebesaran Allah. Ialah zat yang wajib al-wujud, ialah Allah yang wujudnya tanpa ada permulaan dan yang tiada kesudahan, yang tiada kebinasaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang maha kekal dan Allah maha sempurna dengan segala kesempurnaan sifat kamalannya. Dia yang maha berkuasa, yang mengadakan setiap yang bahagia, yang mengadakan diri kita, yang menjadikan segala yang mungkin fi'li mungkin atau tak mengadakan segala yang mungkin ataupun meniadakannya. Maka keberadaan kita pada malam ini, kewujudan kita ini adalah suatu kewujudan yang mungkin. Dua kali ada, dua kali tak wajib ada. Jadi apabila Allah mengadakan kita, maka itu tandanya Allah kasih dan Allah cinta untuk mengadakan kita. Tak ada suatu perkara yang Allah Ta'ala buat yang Allah Ta'ala tak mula dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dengan nama Allah segala sesuatu. Ar-Rahman melimpahkan segala kemurahannya, Ar-Rahim dan yang mengasihani dan menyayangi kepada segala hamba-hambanya yang mukmin. Alhamdulillah, kasih sayang Allah begitu nyata sehingga saat ini kita mula dapat kembali berada dalam majlis ilmu, menyambung siri kuliah kita ini yang tetap dan nampak lama lah. InsyaAllah kita masih meneruskan dengan kitab yang kita rujuk sebelum ini, itu kitab Kunci Para Bendahara Ma'rifah Al-Mu'alif Al-Syekhuna Syekh Wali Al-Malik Fakirullah. Yang kalau di sini kita akan masuk pada mata yang yang ke-43, 44, 43, termasuk mata yang ke-78 ke-6 InsyaAllah. Surah 43 mata 76. Mata ini paling panjang, yang ke-76. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya, hidayah, petunjuk dan rahmat. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Telah datang daripada Allah, Allah beritahu telah datang daripada aku nur, cahaya, wa kitabun mubin, cahaya yang menerangkan, dan Alkitab yang menjadi panduan dan yang mengatur kehidupan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin adalah nur, nur yang mencahayakan rohani dan jasmani ini.
dan ibarat matahari yang menerangi sekalian alam ini. Kebegitulah umpamanya. Kerana itu digelar baginda anta syamsun, anta badrun, anta qamarun. Semua yang dinisbah itu satu gelar untuk memuji nama, meletakkan akan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih daripada itu. Semai kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi sumber cahaya. Dengan kita berselawat kepada baginda, insya-Allah kita selawat malam ini dengan selawat pada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal iqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, bertarikan rohani kami dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allifu wa syekhuna waliduna al-malik fakir ilallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin ya rabbal alamin. Sang kekasih yang dia akan menyembunyikan hal ehwal dirinya pada kekasihnya. Mata yang ke-76. Jika benar mahu mengenali lelaki atau wanita dengan sebenar-benarnya, maka kawinilah dia. Nescaya dirinya akan membukakan segala yang membaluti dirinya, sama ada zahir atau batin, sehingga tiada lagi rahsia padanya. Baik, sehingga muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita dengan kita memperbanyakkan sebutan pujian alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan juga memperbanyakkan ingatan kepada Allah di dalam hati. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Jika kamu ingat kepada aku akan ingat kepada kata Allah. Maka tempat mengingat Allah itu sebaik-baiknya ialah pada hati yang sentiasa dihidupkan dengan detik jantung kita ni, detik qalbi kita ni, Allah, 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 sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita dengan Allah dan Rasul, dan selawat juga kita kepada baginda dengan selawat yang ringkas, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, insya-Allah.
Jadi mata yang ke-76 ini masih lagi membicarakan tentang pengenalan, pembukaan ma'rifah atau pembukaan pengenalan seseorang hamba itu kepada Al-Khaliq Tuhannya. Jadi bagaimana kita nak mencapai pengenalan yang sebenar dengan Allah? Maka mengenal Allah ini ditutup. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu sesungguhnya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah. Maka situ bermula proses pengenalan pada akal. Ada yang kita akan masuk nanti pada pusat 44. Kemudian proses pengenalan Allah pada hati, mengenal Allah pada jiwa, mengenal Allah pada sir, atau tingkatan pengenalan. Analogi ini mudah kita fahami. Maksudnya kiasan yang dibawa oleh mu'alif syekh kita mudah faham. Itu mengkiaskan dengan seorang yang kita nak kenal, sama ada lelaki dan perempuan dia nak kenal, maka zahir ini tak kenal rapat. Tapi bila dia kahwini seseorang tu, maka dia akan kenal rapat, dia akan tak. Kita tengok mata yang terdepan sikit, kita ambil sunnah. Jadi dia tutup kita kenal Allah dengan Allah juga, makrifat padanya dengan dia juga. Kerana kita tak bisa, kerana kita tak mampu, lemah untuk makrifat padanya. Itu kalau tengok mata 73. Maka tak ada jalan lain yang diajar oleh arif billah untuk benar-benar mengenalinya, dia yakni Allah. Tak ada jalan lain melainkan dengan pembersihan jiwa, membersihkan jiwa. Tak ada kenal, sebenar-benar kenal ialah dengan jiwa. Bukan kenal ni bukan kenal dengan ilmu dah, bukan kenal dengan fakta dah, tapi kenal dengan jiwa ni berserta dengan perasaan. Bila sebut jiwa ni dengan perasaan, dengan perasaan. Kita dalam hidup yang suka untuk kita menerima sesuatu kerana ada penolakan dalam perasaan. Jiwa kita tu menolak suatu benda tu. Fakta boleh terima, fakta betul begini. Tapi untuk nak terima benda tu ataupun nak menolak, dia berkait dengan jiwa. Kita boleh kenal Allah Ta'ala dengan fakta, artinya dengan ilmu, dengan disiplin ilmu tauhid ahlus sunnah wal jamaah, kita boleh kenal Allah Ta'ala. Tapi nak masuk dalam jiwa, nak ada dalam hati Allah. Kita belajar tauhid kalam, tauhid usuluddin. Allah wajib al-wujud, wujud bizati, wujud dengan zatnya, bukan wujud yang diwujudkan. Bukan seperti wujud mungkin makhluk dia, wujudnya yang qidam, yang baqa', yang nafsi, yang mukhalafah, yang wahdaniyah, seperti yang kita dilam di mereka awal dalam pelajaran tauhid asas. Tetapi nak duduk di dalam ni lekat menjadi nur, maka kalau ada penolakan dalam jiwa, penolakan masuk di sini apabila jiwa kita tu bekas yang tak dapat mengisi nur yang bersih. Ilmu ketauhidan, ilmu ma'rifat dia nur yang suci, dia ilmu yang bersih. Maka dia kena duduk di tempat yang bersih, tempat yang bersih yang menakut ilmu nur ma'rifat ni adalah qalbu, hati dia, jiwa dia. Maka kalau jiwa tu kotor, jiwa itu ada zulmah, jiwa itu mengandungi racun, bahasa kita, maka benda yang dikias tadi dengan nur yang suci ini, ilmu ma'rifah ini tak akan bertanya. Maka di situ jalannya ialah dengan tazkiyah nafs, pembersihan jiwa. Maka bersih jiwa ni bukan perkara-perkara yang sunat. Ini perkara wajib tazkiyah, kerana itu adalah satu sunnah Rasul. Sunnatul Rasul dalam dakwah yang Allah susunkan. Boleh kita ada sunnatullah juga. Ada dalilnya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ialah Allah yang memutuskan seorang rasul kepada kamu, kepada mereka. Yatlu alaihim ayatihi, dan membacakan ayat-ayat Allah, memberikan keterangan-keterangan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Allah yang ahad, yang esa,
yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka yang disembah oleh kaum musyrikin ketika itu bukannya Tuhan, itu semuanya makhluk yang disembah. Nah, maka selain Allah bukan sembahan. Atau ada satu huraian para ulama dalam kitab, kalau kita ngaji kitab Kifayah, Al-Kifayah, kitab yang dikarang oleh Tuqul Al-Manis. Nah, Al-Kifayah, ia akan syarah situ. Selain Allah, masih Allah itu bukan Tuhan. Nah, sebab itu dia kata Tuhan ilah illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Selain daripada Allah bukan Tuhan. Itu satu penguraian. Ada juga di sana para ulama kita menyebut, memberikan satu tafsiran umum. Ilah itu macam Tuhan ini bermaksud suatu benda yang dibesarkan dalam hidup seorang. Boleh jadi juga ilah itu boleh jadi juga kita besar ke apa, kita besar ke harta atas dunia ni, itu Tuhan ke harta. Kita besar ke makhluk, maka Tuhan makhluk kan. Sehingga nanti akhirnya bertuhan kepada diri sendiri. Seperti apa? Berhalakan dirinya sendiri. Dia membesarkan diri dia. Dia mengakukan diri dia. Aku hebat, aku bijak, aku kata. Maka itu juga dikias dengan ilah, mentuhankan diri sendiri. Pengertian ataupun tafsiran yang memberi masuk tidak ada sembahan yang lain selain daripada Allah. Maka dan kata ma'alih lagi, jangan tasqiyah jiwa lah daripada apa? Yakin tadi, zulumat tadi yang kita sebut dengan titik-titik hitam dalam jiwa kita, kegelapan, itu kelalaian. Lalai yang pertama sekali, lalai hati dan ingat Allah. Cuba detik dalam hati ingat Allah, selawat pada Rasulullah, ingat Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini hidup, bukan tak hidup. Memang hidup sebab kita hidup. Kalau kita mati, matilah dia hati tu. Tapi kita hidup, hati mati. Masalah. Yang kita tahu masalah, orang kata dia mati, hidup lagi. Masalah tu. Kita hidup tapi hati mati. Itu yang paling masalah. Maka hati yang mati ni yang paling ditakuti oleh para ahli bidah. Dia lebih takut hati mati daripada takut kehilangan harta bendanya, kehilangan orang yang disayang ke, itu masih kecil. Yang dia takut ialah hilang Allah dari hatinya, hilang Rasul dari hatinya. Itu mereka ahli bidah. Nombor kita pun begitu juga. Itu yang kita nak tuju. Salib kita ni, perjalanan kita nak situ. Sehingga menjadikan, mencita-citakan yang besar bagi kita Allah dan Rasul. Segala apa yang Allah kehendak daripada sifat hamba. Sifat hamba yang paling tinggi, yang paling besar, yang dituntut ialah taqwa. Taqwa ialah perhiasan hati. Taqwa ni adalah mahkota di hati kita. Orang kalau kata mahkota, maknanya semua ada dia, kedudukan dia, kuasa dia, mahkota. Siapa boleh kata mahkota? Raja mahkota. Kita pakai awak lama je, sehari boleh lah. Dia pun pakai sekali. Ambil gambar situ, ambil gambar sini, pakai mahkota, pakai standar. Raja sehari je orang layan pun raja. Esok basuh pinggang aku. Basuh kawah lah dulu. Dan ni kata dari belakang. Maka mahkota. Bila hati dimahkotakan dengan takwa, maka semua sifat yang terpuji mahmudah ada pada dia. Sabar, syukur, redha dan sebagainya. Yang paling besar sekali ialah hati yang mengingat Allah. Jadi nak bersih daripada kelalaian dan kejahatan nafsu amarah. Amarah dia sekiranya kalau dibilang amarah ni antara satu sifat amarah yang paling mudah kita kata. Itu apabila dia melakukan dosa, dia tidak merasa berdosa. Ini tak berat. Paling tak berat nana. Dia buat dosa, dia tak merasa berdosa.
Dia lalai, dia lupa Allah. Dia tak rasa macam satu benda yang busuk pada diri dia. Dia tak rasa benda tu salah. Oh berat. Jadi ingat amarah ni, amarah atau amuk ke maruh yang itu satu sifat lain. Dan dikelaskan lagi antara sifat amarah itu dalam kategori dia adalah seorang yang berlaku dosa tadi dia tak rasa dosa, dia tak rasa salah. Menunjukkan tahap nafsu dia tak terkesan atau lagi nak sampai rasa malu terhadap Allah SWT. Nanti dia rasa malu. Syarab. Maka amarah ini, kelalaian dan penyakit hati, sifat hati yang jahat ini. Nampak tadi dalam Al-Quran Allah sebut penyakit ini boleh hanya diubat dengan antaranya ialah dengan solat. Solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Keji dan kejahatan boleh dicegah dengan solat. Maka sebab kunci daripada solat tu, solat yang bagaimana yang boleh mencegah, membersihkan hati, yang boleh buang sifat hati, unjuk, riak, takabur, khianat, dendam, dengki. Allah, dendam yang tak berkesudahan, dendam 7 keturunan. Oh, orang ini dendam 7 keturunan. Biasa orang-orang tak dendam 7 keturunan. Ni pokoknya bila dulu. Yang sign agreement dah contohnya dulu 7 keturunan. Mereka pergi makan kat aku. Patut satu hak. Tak Zahir sama Zahir pun ada kok. Orang pernah molek bank sekian-sekian ni anak ni 7 keturunan. Tahunnya kita dulu memang patang semuanya. Jangan berusaha. Jangan apa. Itu contoh. Itu semua penyakit-penyakit. Maka hendaklah kita tahu bahawa yang menyucikan kita hakikatnya Allah, dan Allah memberikan kepada kita hamba-hambanya yang mukmin jalan itu antara yang tadi dengan solat, dan solat kuncinya pula ialah zikrullah. Wa aqimus salata lidzikr, dan dirikan solat itu untuk ingat kepada aku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata lidzikri. Ayat ini dalam surah Taha ayat 14. Wa aqimus salat lidzikri, dirikan sembahyang itu untuk ingat aku. Maka orang yang ingat Allah ialah orang yang hatinya khusyuk. Orang yang hatinya khusyuk, orang yang boleh kejayaan dunia akhirat. Dia orang bahagia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia orang bahagia lalu. Dia orang ahli syurga dah, tak tahu dia. Ahli syurga dah, dia tenang dah. Hati dia dah bersih. Kalau jika dia yakni Allah benar menyertai hamba-Nya, nescaya ia akan membuka rahsia dirinya. Ini maksudnya kata mu'allim, peringkat cinta yang Allah limpahkan kepada hamba-Nya, Allah buka ni. Nak tahu kita dapat limpahan cinta dan kasih sayang Allah yang bertambah-tambah ke tidak. Hakikat Allah cinta kita ni, Allah sayang kita ni. Jangan kata Allah tak sayang aku, Allah tak cinta aku, Allah uji sakit. Allah uji dengan ini. Ini perkataan hamba yang putus asa dan bahkan boleh membawa kepada hukum. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Kerana mempertikai keadilan Allah. Sifat Allah al-adlu, asma'nya al-adlu, dia maha adil. Waktu jatuh-jatuh kita dalam perkataan kita, dalam nak mengumuk lah, mengeluh lah, bukan suruh, tapi itu memang pesan lah. Sakit sikit suruh dulu. Allah sakit, Allah sakit. Laki bini, dia suruh lah. Bini suruh ke laki dia suruh ini dia. Jaga-jaga dalam perkataan itu. Terkadang boleh membawa kepada berlaku rasa tidak hatinya Allah Ta'ala kepada kita. Jaga-jaga saja. Timbang. Sebab tu sentiasa ingat Allah. Bila ingat Allah, bila mulut saja sampai nafsu ni, ketika dia pergi dengan buah jahat dia, hanya tubik je. Tidak tak fikir masa tu. Apa dia tubik? Allah apalah Tuhan uji gini, tak sanggup dah. Itu tubik. Buah jahat tu, ke tak jahat? Jahat lah tu.
Tapi bila hati tu ada Allah, hati tu ingat Rasulullah, astagfirullahaladzim, apa aku kata itu, apa aku cakap itu. Bahkan aku ditutup siapa, bahkan aku ditutup banyak minta doa, minta dengan Allah. Bahkan aku ditutup berbaik sangka. Di bagai Allah nak kafarah, nak suci dosa aku banyak. Allah nak suci dosa aku masa muda ni, muda ego ni, gantung baik. Muda dulu ego ni, nak pok ni. Nampak Ma'un tu, Pak Mai ke Pak Ma'un? Pak Ma'un. Tak ingat? Oh, dia dah ingat. Auto dah datang sebut Pak Ma'un, dah ingat. Okey, nampak Ma'un tu. Pak Ma'un, tak apa dah ingat. Tahu lah tu. Watok bukan orang tu, orang tu almarhum dah. Semoga Allah bahagiakanlah. Watok tu mesti watok. Kita kalau muda watok gitu lah. Maka ketika kita berusia Allah banyak umur, Allah beri sikit ujian. Sebab Allah sayang kita, Allah nak usia kita. Sebab Allah kata tak, azab yang kamu akan kena tanggung di mahsyar, di akhirat lebih berat daripada hak mu tanggung di atas dunia. Sikit mu duduk sini, sakit yang mu tanggung di sini sikit lebih ringan. Walaupun lama berbanding dengan di akhirat, sekejap tapi berat. Duduk bawah tali hari ini, duduk berdua-dua, tapi duduk di bawah tali berdua-dua. No one cabutlah ke dulu Ustaz. Apalah tak dasar, takut dengan azab Allah. Maka ukuran dia bila Allah sayang kita lebih, dia Allah sayanglah kita. Yang kata Allah tak sayang, bila Allah lebih mencintai kita, dia akan buka rahsia diri kita, rahsia diri dia kita. Satu persatu dia akan buka pada jiwa kita. Dia akan sikat tabir hati. Ada panggil inkisyafu qalbi. Kalau kita ngaji babaan zikir ilmu tarekah, dia panggil inkisyafu qalbi. Hati kita tu Allah inkisyaf, Allah buka satu. Ini kita nampak perbuatan. Kalau asma Allah tu 99 asma tu, kalau Allah nak inkisyaf satu-satu, Allah buka satu-satu. Ar-Rahman dia, Ar-Rahim dia, Al-Malik dia, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Satu Allah buka hati kita. Al-Latif dia buka satu-satu, Al-Adlu dia buka satu-satu kalau dia nak. Tapi kata Muzaid, kalau Allah buka Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita pun hilanglah diri kita. Hilang apa? Hilanglah sombong diri. Hilanglah. Umurah, Maha Pemurah Allah, sehingga apa benda satu benda yang kita pakai atas dunia ni, satu bulu mata, semua dia. Satu bulu mata, semua dia. Satu ketipan mata, semua dia. Kita duduk orang tanggung kita sponsor 100%. Kita malu duduk dia. Kita pergi umrah, dia haji balik hari, dia sponsor kita. Dia haji balik hari. Tak pasal nampak hari-hari. Kita dapat menikmati satu nikmat, orang sponsor kita atau orang biaya kita dengan sepenuhnya. Ada ayah bawa diri je, dia kata. Nak pergi mana ni? Langkawi lah. Langkawi. Malu tak kita ke dia? Malu. Kita duduk dengan dia lah dari kecil. Muakad kita ni, tapi Allah tak pernah jetik kita. Tak pernah jetik. Dah mak tu jetik tak? Mak tu tak tahu lah jetik tak. Dah. Dia tanggung kita, dia apa semua, habis kita. Adik-beradik kita semua. Maka malulah kita pada orang tu. Nanti kata malu sebab kemurahan. Kalau Allah buka kemurahan dia kita, habis. Sombong. Nangilah kita. Tu. Nangilah. Malu diri lah. Sedap diri lah. Ini tak sedap lagi. Sebab hati tu Allah tak buka, tabir tu tak buka. Terus satu persatu pada jiwanya, sehingga mereka tidak lagi kebingungan dengan persoalan bagaimana dan kenapa. Mana saya sebut, banyak soalan kita, bagaimana dan kenapa. Kalau orang kerja dia ada training, why, big why. Dia belajar training tu.
nak solve problem tu, solusi dia tu. Pangosok pun dia buat study. Big why, berapa pang ni mampu guna sendiri. Habis cari, kita tilang tahu ni. Big why. Cari kenapa jumpa. Cari buat uca ni. Kita banyak cari kenapa, kita banyak kenapa dalam hidup ni. Tak jumpa uca, tak jumpa Allah. Hak tu yang paling Allah sekali. Boleh tak nak beri, bukan nak berikan, nak kasih bapa. Biarlah ending dia tu sendar dia Allah. Barulah kita tenang, baru duduk Allah. Ya Allah. Nak berikan apa lagi kita pada Allah. Kita lirik dia dan kita hamba dia kan. Gitulah pada kepahaman. Hak sebetulnya hak duduk dalam jiwa tu. Ustaz cakap boleh Ustaz dekat kita. Nak setengah orang kita Ustaz dekat kita. Sama ni, Allah menguji mengikut kadar dia. Kita jangan kata orang ni mau duduk pak aku balik ni. Kalau aku duduk pak aku, Allah maha adil tu. Sebab apa? Orang lain tu tidak uji macam kita tak diuji macam orang lain. Sebab dia tahu lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tu ayat ni. Allah tak akan uji seorang hamba ni dengan apa yang mampu ditanggung oleh hamba tu. Allah tahu dah kadar kita. Tu hak kita. Dia orang kita berat, dia tengok orang. Kita nak orang. Kita tak tengok hak berat orang tu. Hak berat orang lain. Dia nak ambil, tak mau ambil hak berat orang lain. Tu kata ni. Maka di sini pada matan yang 75 ni, maka di sini muallif mengingatkan kembali kepada kita bahawa Allah apabila dia menjadikan kita ini hamba yang dicintai. Dalam bahasa sini, apabila kita menjadi kekasih Allah, apabila kita dimuliakan Allah, diangkat menjadi kekasih Allah, maka dia akan buka rahsia dia satu-satu. Maka sebab itu kata muallif, sang kekasih dia tidak akan menyembunyi hak ehwal dirinya daripada kekasih. Hak ni analogi paling mudah nak faham. Masa belum kenal ataupun belum jadi pasangan, masa belum jadi kasih, tidak khabar, tidak cerita sebetul-sebenar diri dia. Dalam kasih pun tidak khabar sebetul-sebenar diri dia. Nikah kahwin baru dia khabar. Malam pertama dia cerita kisah diri dia, tangan atas dahi, punya dia kajian dulu, contoh air baru cerita sebenar. Belum tu dia dah cerita. Nanti maksud saya nak ceritanya, rahsia ini akan terbuka apabila seorang itu dia amat rapat dengan orang tu, ataupun sekiranya dia sudah memiliki orang tu, merasa milik. Contoh saja. Maka sebab tu saya kata, jika benar mahu mengenali lelaki atau wanita itu dengan sebenar-benarnya, maka kahwinilah. Maka barulah tahu perangai. Itulah betul-betul. Masa ni comel lah kawan, setengah duduk gini, masa duduk gila kau ni, comel lah kan, nikah hari baru dah muka, dia kata. Mukanya ya sungguh. Apa kali taubat. Sungguh masa belum nikah dulu, kalau tahu masa belum nikah gini taubat. Ayat ni taubat tu dia sambung sendiri skrip. Taubat tak nikah ke, taubat tu cari lain ke, taubat tu ayat masing-masing. Ini benar ni. Ini benar ni saya. Terbuka satu-satu pasti. Rangannya begini. Akhirnya apa? Itulah hakikat diri dia. Kalau cerita rumah tangga dan pasangan, maka di situlah itu saling menerima, redha, sabar dan sebagainya. Itu semua sifat-sifat hati yang perlu didapat. Maka di sini saya nak simpulkan. Kita nak landing lah. Syak. Jadi pada matan 73, 74, 75, 76, 77 ni yang kita baca ni, 78 tu sebab dia masuk bab daerah. Pertama, hendaklah mencita-citakan untuk menjadikan diri kita ini kekasih Allah. Pertama sekali,
Kekasih dalam hidup kita Allah dan Rasul itu paling utama sekali. Nak dicita-citakan. Kita ada kasih kita, bini kita ke, suami kita. Ada orang dia kasih dengan anak dia, mak kan. Maksudnya apa dia? Mana yang dia kasih, dia cinta lebih. Dia tanya, Tok lelaki dengan anak, anak dulu Tok lelaki dia orang. Tok lelaki dia juga, mek dengan anak mana? Kita ni anak je, kalau tak anak tak lah. Anak, kasih dengan anak. Fazuyina linnasi syahawati minan nisa wal banina wal qanatir. Ayat disentuh. Wal bani tu anak-anak. Lepas tu orang lelaki ni dia suka buat alasan anak. Orang kerja offshore lah buat. 2 minggu ni 2 minggu schedule tak tu sangat. Biasanya company, service company 3 minggu, 4 minggu bapak lalu drilling lah biasanya. Macam tahu sah, memang kerja waktu dulu. Ikut apa? Ikut reading. Berapa hari berapa? Balik ingatkan sekilas ikan dia air tahu jatang tiga. Ingatkan dong. Ingat mak. Tapi kalau apa-apa berlaku hal bila-bila, mau tanda pergeseran, wah alasan anak. Tapi sebenarnya memang anak pengikat kasih sayang. Kalau tak ada anak, tak tahulah mau tanda setengah-setengah je. Kenapa kita buat itu cerita satu kias? Sebab bahawa dalam kehidupan kita mencintai anak isteri bukan benda yang salah. Mencintai harta benda kita bukan satu benda. Mencintai tanah air kita bukan satu benda yang salah. Bukan benda yang dosa, tetapi boleh menjadi dosa sekiranya mencintai bukan kerana Allah dan Rasul. Sayang untuk lelaki menjadi dosa, sayang anak menjadi dosa jika bukan kerana Allah dan Rasul. Sebab tu hak ni kita nak kena tuning kat mana? Nak kena servis apa? Maksudnya bahasa kita kat mana nak kena peringat apa? Peringatkan diri kita tentang Allah dan Rasul. Maka apa sahaja yang kita buat untuk Allah dan Rasul, sayang kita dia pun untuk Allah dan Rasul. Sebab tu ada ibu ni sanggup lepas anak dia daripada kecil lagi dia akan belajar sekolah jauh-jauh. Sayang ke anak ni, paling payah kali nak pisah dengan anak lah ibu, nak lepas ni. Macam mana cerita Syah Abdul Qadir Jalani, ibu dia lepas ketika umur 12 tahun. Lain ni bawah 12 tahun ada lagi mak ayah lepas 7 tahun, 8 tahun lepas tu dia hantar ke sekolah tahfiz. 4 tahun memanja dengan mak lagi. 4 tahun tu cari mak lagi, cari punya mak lagi nak manja. Setengah anak tak maknanya kecil dia. Atau kuatnya perasaan mak ni sanggup lepas anak. Kenapa? Allah Rasul nak suruh anak ni jadi anak soleh. Anak ni dapat berjuang agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk agama Allah. Wah, hebat mak. Tapi ada setengah mak sebalik pula anak. Sayang anak lebih-lebih sehingga tak beri Allah Rasul, beri benda lain, sanggup menjadikan anak tu penuh di tangan mak sendiri. Maka taklah kita menjadi Allah dan Rasul sama sekali hak kita cintai, hak menjadi kita cita-citakan. Bila kata nak jadi Allah Rasul sebagai kekasih, maka kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah. Mana sifat kekasih ini ingat. Sebab tu Allah kata tadi, saya baca ayat awal tadi, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, apakah ingat kepada ingat. Jadi ingat Allah, ingat Rasul. Itu benteng yang paling kokoh, yang paling ampuh untuk berdepan dengan apa segala permasalahan kehidupan ini. Kita akan berdepan dengan cabaran yang hebat-hebat ni. Betul-betul kata tunggulah awal kalau hidup panjang. Sedubit. Ni tubik belaka lah. Lepas tubik kawi, tubik vaksin. Itu balah mengawi, tak balah mengawi, balah vaksin kau. Lepas vaksin tubik ke lain tak. Dia kawi tak balah mana dah kan. Itu nak sebut balah vaksin sekarang. Nak vaksin dah vaksin. Satu-satu ujian Allah hakikat. Jangan tengok konspirasi. Ujian Allah. Jangan tengok konspirasi dulu. Mula-mula Allah dah apa ni? Ni dajjal. Tak dapat jejak. Tengok Allah. Bila datang daripada Allah, kena sayang dengan Allah. Hanya jiwa-jiwa yang ada Allah, dia akan rasa selamat di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan untuk makrifat ini
membersihkan jiwa dan banyak ingat Allah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita bimbingan, hidayah. Yang paling penting sekali, kita nak Allah ampun dosa kita. Kita sebab amal kita tak banyak, amal kita pula nak kata amal yang khusyuk, amal tak banyak. Kemudian bila tapih amal tu pula ambil hak khusyuk banyak mana pula. Allah dalam akhir-akhir tak ada atas napisang tapi tak ada. Hidup dari 50 tahun tapi ada setahun je kamu macam ni. Allah ujunglah ada, kok tak ada asal. Tapi kita nak kita balik dalam keadaan Allah terima kita dalam keadaan kita sebagai hamba dia. Ya Allah Ta'ala ampun kita. Mudah-mudahan insya-Allah begitu juga harapan kita untuk ibu bapa kita, guru kita. Jangan duk ingat kita saja. Patut kita doakan ibu bapa kita dan juga guru kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lisyaykina wa liustazina wa liajdadina wa lijiranina wa liman ahsana ilaina wa lijami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah majlis ilmu kami ini ya Allah menyebabkan kau pandang dengan rahmat dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah jadikanlah ya Allah majlis ilmu kami sebagai jalan zikir untuk kami mengingat-Mu ya Allah. Jadi penyebab kau melimpahkan iman dan hidayah kepada kami ya Allah, dan taufik kepada kami ya Allah. Limpahkanlah juga pahala daripada amal kami ini, beribu bapa kami, ibu kami ini, dan ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah kami sana nanti bersama dengan para kekasih-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.